Hiburan mendidik jiwa hanya yang السر والعلانية والعدل في الرضا والغضب والقصد في الفقر والغنى وثلاث مهلكات هوى متبع وشح مطاع وإعجاب المرء بنفسه. Maksudnya, 3 perkara yang menyelamatkan takut kepada Allah Ta'ala, sama ada dalam sembunyi atau terang-terangan, adil ketika reda dan marah, dan berjimat cermat ketika miskin dan kaya. Manakala 3 perkara yang membinasakan, hawa nafsu yang diikuti, orang yang kedekut yang ditaati, dan seseorang yang merasa ujub dengan dirinya sendiri. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal junun wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal junun wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal junun wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal junun wal juzami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari penyakit sopak, gila dan kusta, dan dari segala wabak penyakit yang buruk yang lain. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari penyakit sopak, gila dan kusta, dan dari segala wabak penyakit yang buruk yang lain. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari penyakit sopak, gila dan kusta, dan dari segala wabak penyakit yang buruk yang lain. Semua pendengar dijemput untuk menyertai satu kaji selidik yang dijalankan oleh Radio IKIM. Tempoh kaji selidik ini bermula 1 Mac hingga 31 Mac 2021. Caranya mudah sahaja. Layari laman web www.ikim.my/kajiselidik dan jawab semua soalan yang dikemukakan. Jadi tunggu apa lagi? Kunjungi segera laman web www.ikim.my/kajiselidik. Perlis, Kedah dan Langkawi 89.0 FM. Dengarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bersama Faiz Haji Osman di Express IKIM, Inspirasi Inforia Islami. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Anda teman-teman, kan saya Faiz Haji Osman. Hari ini untuk setiap hari Khamis 9 malam kita nak bawakan perbincangan dalam Maulid at IKIM, dan kita masih lagi dalam siri untuk kita kenali, belajar daripada akhlak baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Dan bersama dengan tetamu saya atas talian waktu ini, yang bahagia Al-Fadhil Ustaz Muhadir Haji Jol. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz sihat Ustaz hari ini? Alhamdulillah sihat. Faiz macam mana, sihat? Sihat, Alhamdulillah. InsyaAllah Ustaz, kita nak sambung lagi perbincangan kita yang mana bicara kita tentang akhlak Nabi SAW ini. Kita merujuk daripada kitab Seindah Akhlak Nabi SAW. InsyaAllah kita dah banyak dah dengarkan tentang keindahan akhlak baginda, dan malam ni, kalau minggu lepas kita dah ceritakan tentang bagaimana baginda menyantuni kanak-kanak, berakhlak
dengan kanak-kanak, dan malam ini insya-Allah kita sambung dengan tajuk kita kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum ibu, fakir miskin, pemuda, binatang dan makhluk tidak bernyawa. Insya-Allah anda boleh tonton siaran ini dekat Facebook, juga dengarkan di Radio IKIM insya-Allah untuk sama-sama beroleh manfaat perkongsian kita malam ini. Harapan saya kalau anda tak dapat pun sama-sama dengar malam ini sebab mungkin ada kekangan, ada urusan, klik button share dulu. Semoga ramai beroleh ilmu perkongsian kita malam ini. Ustaz, saya kira boleh kita mulakan malam ini tajuk bicara kita untuk Maulid Al-Ikim. Silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma walhamdulillah mil'u kulli ardin wa sama'. Wassalatu wassalamu ala syamsil anbiya wa imamil atqiya. حبيبنا وعظيمنا وقدوتنا سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله ياسين حبيب الله طه رسول الله الفاتح والخاتم والناصر والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. خير ما أحييكم به تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. Syukur jazilan saudara Faiz yang berhati, sidang pendengar rancangan Maulid yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam yang penuh dengan keberkatan, kita masih lagi bicarakan sesuatu yang berkaitan dengan Sayyidul Wujud baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, terlebih khusus tentang akhlak baginda yang teragung melalui kitab Sayyidina Akhlak Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Panjang lebar Faiz kita bicarakan tentang kasih sayang Nabi kepada umat, kemudian kasih sayang Nabi kepada kanak-kanak, dan malam ini kita akan lihat kasih sayang Nabi kepada kaum ibu, kaum fakir miskin, pemuda, hatta kepada binatang, hatta kepada makhluk yang tidak bernyawa. Sedikit kita tambah tentang akhlak Nabi kepada kanak-kanak sedikit sebelum yang lain, iaitu Nabi sangat menjaga kebersihan diri dan penampilan kanak-kanak. Bukan sahaja menyayangi kanak-kanak, tetapi Nabi sangat mengambil berat supaya kaum ibu dan siapa pun untuk ambil berat juga terhadap kebersihan diri dan penampilan kanak-kanak. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, arada an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama ay yunahhiya mukhata Usamah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam ingin nak bersihkan hingus di hidung Usamah, iaitu Usamah bin Zaid bin Harithah, iaitu Zaid bin Harithah anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini anak kepada Zaid yang bernama Usamah bin Zaid bin Harithah. Nabi nak bersihkan hingus yang ada di hidung Usamah. Lalu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, da'ni hatta akuna ana alladhi af'al, biarkan aku ya Rasulullah sehinggalah akulah yang melakukannya. Biar saya ya Rasulullah yang buangkan hingus di hidung Usamah yang masih kecil ini. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, ahibbihi inni uhibbuhu. Wahai Aisyah, cintailah dia kerana sesungguhnya aku mencintainya. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha juga mengatakan, athara Usamatu bi'atabatil bab. Suatu hari Usamah bin Zaid tergelincir di hadapan pintu, fa shujja fi wajhihi, sehingga mukanya luka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
amiti anhul adha, wahai Aisyah, buangkanlah yang menyakitkan daripadanya. Lalu kata Sayyidatina Aisyah, fataqaddartuhu, lalu aku pun membuangkan sesuatu yang lalu aku rasa sedikit jijik daripadanya. Faja'ala yamussu anhu dam wa yamujjuhu an wajhihi. Apa yang berlaku, Nabi sendiri menghisap darah dan membuangkannya daripada muka Usamah tadi itu. Kemudian Nabi mengatakan, "Lau kana Usamatu jariyatan lahallaituhu wa kasawtuhu hatta unafiqahu." Kalaulah Usamah ni budak perempuan, pasti aku akan mendandaninya dan memakainya pakaian sehingga aku menyelesaikannya. Maksudnya apa ni Pak Is? Suka sangat dengan budak-budak kecil dan Nabi sangat menjaga penampilan dan kebersihan anak-anak kecil ini. Ini Nabi nak tanamkan bahawa kebersihan itu harus ditanam kepada kanak-kanak seusia muda sehingga nanti boleh menjadikan ia suatu amalan. Dan Islam itu menggalakkan kepada kebersihan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, Imam Ibnu Hibban, Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Imannya, Al-Imam Ibnu Abi Shaybah dalam Al-Musannaf, Al-Imam Abu Ya'la dalam Musnadnya, dan Al-Imam Ibnu Asakir dalam Tarikhnya. Di ketika lain, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, "Kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi fi'atin minan nahar." Aku pernah keluar bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam pada sebahagian waktu siang. La yukallimuni wa la ukallimuhu hatta jaa suqa Bani Qaynuqa. Baginda tak bercakap pun denganku dan aku tidak berbicara pun dengan Nabi sehingga baginda tiba di pasar Bani Qaynuqa. Thumma sarafa hatta ata khiba'a Fatimah. Kemudian kami bertolak sehingga sampai di rumah Fatimah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Asamma luka', yakni Hasanan." Apakah di situ ada si kecil? Apakah di situ ada si kecil? Maksudnya Nabi tanya, ada tak Hasan di situ, iaitu cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhananna annahu innama tahbisuhu ummuhu li'an tughassilahu wa tulbisahu sikhaba. Kami menyangka, kata Sayyidina Abu Hurairah, ibunya tahan dia untuk memandikan dan untuk memakaikan kalung ataupun sesuatu. Falam yalbath an ja'a yas'a hatta tanaqa kullu wahidin minhuma sahibahu. Tidak lama kemudian dia pun keluar, siapa Sayyidina Hasan pun keluar sambil berlari sehingga berpelukanlah setiap seorang daripada mereka dengan rakannya. Maksudnya Nabi dan Sayyidina Hasan saling berpelukan antara satu dengan lain, datuk dengan cucu berpeluk-pelukan dengan penuh kasih sayang. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun mengatakan, "Allahumma inni uhibbuh fahibbah wa ahbib man yuhibbuh." Ya Allah, sesungguhnya aku mencintainya, maka cintailah dia dan cintailah orang yang mencintainya. Alhamdulillah. Hadirin, ini doa yang sangat mahal daripada Nabi. Sebab Nabi mengatakan, "Ya Allah, aku mencintainya," Sayyidina Hasan, dan cintailah dia dan cintailah juga orang yang mencintai Sayyidina Hasan. Subhanallah. Bermakna siapapun yang mencintai Sayyidina Hasan, insya-Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada Sayyidina Muhil ibn Khalifah, Abu As-Samah berkata kepadaku, apa kata beliau? Kuntu akhdimun Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Abu Samah menceritakan sesuatu kepada Sayyidina Muhil. Dulu aku pernah melayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana idza arada an yaghtasila, apabila nak mandi, Nabi akan mengatakan kepadaku, sebab aku masa kecil, wallini qafak, balikkan punggungmu. Masya Allah. Lalu kata Abu Samah, fa uwallihi
qafaya, lalu aku pun membalikkan punggungku, iaitu membelakangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa asturuhu bihi, sehingga menutupi baginda dengan punggungku. Fa utiya bi Hasanin atau bi Husainin radhiyallahu taala anhuma. Selepas itu dibawakan Hasan dengan Husain kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabala ala sadrihi, cucunya tadi ni sama ada Sayyidina Husain ataupun Hasan, di sini perawi ragu-ragu, lalu kencing di dada Nabi. Cucu tadi tu sama ada Sayyidina Hasan ataupun Sayyidina Husain kencing di dada Nabi. Lalu kata Abu Samah yang menjadi khadam pada Nabi tadi tu, faji'tu aghsiluhu, aku pun datang untuk mencuci pakaian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yughsalu min baulil jariyah, dicuci baju ataupun tempat yang terkena kencing kanak-kanak perempuan, wa yurashu min baulil ghulam, dan dipercikkan dengan air apabila terkena kencing kanak-kanak lelaki. Hadis riwayat Al-Imam Abu Daud dan Al-Imam Ibnu Majah. Di sini Nabi nak bagi tahu tentang hukum. Kalau kanak-kanak yang belum berumur 2 tahun tidak makan apapun selain susu ibunya, lelaki, kalau dia kencing, ambil saja air dan percikkan di kawasan yang dikencing tadi itu. Tapi kalau perempuan, walaupun dia berumur 2 tahun tak makan apapun, dia tetap menjadi najis mutawassithah, dibersihkan. Tidak cukup dibersihkan, dicuci, ataupun air itu bila dituang dekat kawasan najis kencing bayi perempuan itu, hendaklah air itu mengalir. Air itu mengalir. Kalau kencing anak lelaki ataupun kanak-kanak lelaki yang belum berumur 2 tahun, maka dipercikkan sahaja. Itu dari segi hukum najis mutawassithah dengan najis mukhaffafah. Sayyidatina Ummu Qais bin Mihsan, beliau mengatakan, annaha atat bibnin laha saghirin lam yakul at-ta'ama ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau, iaitu Ummu Qais, ceritakan datang kepada Nabi bawa anak, iaitu anak lelaki yang belum makan makanan pun. Fa'ajlasahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi pun menundukkannya di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermakna Nabi sangat rapat dan kasih pada kanak-kanak. Subhanallah, tapi apa yang berlaku? Hadirin, masya-Allah. Apa yang berlaku? Budak-budak tadi itu ketika dibawa, fa'ajlasahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajrihi. Nabi letak di pangkuannya tadi itu. Fabala ala thawbihi, kencing budak tadi itu. Masya-Allah. Budak-budak letak dekat kendung Nabi Faiz, tiba-tiba kencing pula dekat pakaian Nabi. Mana budak-budak mana dia tahu kan? Nabi tak marah pun. Apa Nabi buat? Fada'a bima'il, Nabi minta air. Fanadahahu wa lam yaghsilhu. Lalu Nabi pun percikkan pakaian Nabi yang terkena kencing tadi dan Nabi tak cuci pun. Sebab apa? Sebab ini adalah najis mukhaffafah. Mari kita lihat satu lagi sebelum kita bicarakan selepas ini bagaimana Nabi mengasihi ataupun memahami perasaan kaum ibu. Ini masih lagi tentang kanak-kanak. Sayyidatina Ummu Khalid ibn Khalid, beliau mengatakan, utiyan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama bi thiyabin fiha khamisatun sauda'u saghirah. Dibawa sebuah baju kecil, sehelai baju kecil berwarna hitam kepada Nabi. Dan lalu faqala sallallahu alaihi wa sallam, Nabi mengatakan, man tarawna an nafsu hadhihi, siapa di kalangan kamu yang rasa elok kita pakaikan dia pakaian ni? Siapa? Doa siapa? Budak kecil ni, siapa dia paling bagus sesuai guna pakaian kecil ni. Masya-Allah. Fasakatal qaum, sahabat jadi diam, tak jawab pun. Lalu kata Nabi, tu ni bi Ummi Khalid, bawa ke sini Ummu Khalid. Ni Ummu Khalid cerita ni waktu dia kecil. Nabi kata, bawa ke sini Ummu Khalid. Ummu Khalid waktu itu masa kecil. Fa'utiya biha tuhmal, lalu aku pun dibawa sambil digendong, bawa pada Nabi. Fa akhadha al-khamisata bi yadihi,
Nabi pun ambil baju kecil tadi tu yang warna hitam tadi tu, fa'albasaha, lalu Nabi pun pakai Ummu Khalid pakaian yang kecil tadi tu. Lalu kata Nabi, abli wa akhliqi, abli wa akhliqi. Mudah-mudahan tahan lama sehingga Allah menggantikannya dengan yang baru. Maksudnya mudah-mudahan kamu panjang umur. Wa kana fiha alamun akhdar atau asfar. Dekat baju tadi ni ada garis berwarna hijau atau kuning. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Umma Khalid, hada sana. Wahai Umma Khalid, bagus ni. Masya-Allah. Nabi sendiri Pak Ais puji supaya budak tu rasa terhibur sangat-sangat. Masya-Allah. Nah, ini nak menunjukkan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kanak-kanak, dan Nabi sangat menjaga penampilan kanak-kanak serta kesihatan mereka. InsyaAllah selepas ini kita akan lihat bagaimana Nabi memahami perasaan kaum ibu ataupun wanita, laki miskin dan seterusnya. Hadza wabillahi taufiq.
IKIM memberi anda pengisian terbaik di waktu pagi bersama Pian dan Hazwan di Warna Pagi IKIM setiap Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi. Tak jaga hubungan dengan Allah, problem yang utama. Subhanallah, solat inilah yang tak terjaga. Hubungan dengan Allah tak jaga, macam-macam problem akan mendatang. Diiringi dengan lagu-lagu ketuhanan terbaik di Malaysia. Terus setia bersama IKIM, inspirasi Inforia Islam. Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bicara kita dalam Maulid at IKIM waktu ini, kita nak sambung selanjutnya. Tadi Ustaz dah kongsikan tentang kasih sayang Nabi SAW terhadap kanak-kanak, sambungan minggu lalu, dan insya-Allah malam ni kita nak dengarkan terus kasih sayang Nabi SAW kepada kaum ibu. Kita nak dengarkan selanjutnya bagaimana akhlak baginda. Silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memahami perasaan kaum ibu, masya-Allah. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la adkhulu as-salata uridu italataha." Sesungguhnya aku sedang solat dan aku ingin panjangkan solat tadi itu. Fa'asma'u buka as-sabi. Tiba-tiba aku mendengar tangisan seorang anak kecil. Fa'ukhaffifu min shiddati wajdi ummihi bihi. Fa'ukhaffifu min shiddati wajdi ummihi bihi. Lalu aku pun meringankan ataupun memendekkan solat tadi kerana ibunya akan kegelisahan dengan tangisannya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Maksudnya Nabi nak panjangkan solat, tapi ketika tengah solat ada budak kecil menangis, sudah pasti ada ibunya di situ. Lalu Nabi tak jadi nak panjang, sebab kalau Nabi panjangkan nanti maknya gelisah nanti. Itu bermakna Nabi sangat menjaga perasaan dan kasih sayang ibu itu kepada anaknya, sehingga Nabi tak panjang-panjangkan solat itu. Kemudian mari kita lihat sayang Nabi SAW kepada fakir miskin. Dan di kalangan fakir miskin ini sudah pasti ada ibu di kalangannya di situ juga. Jadi fakir miskin ini luas, termasuklah kaum ibu ataupun kaum janda di sini. Nabi kalau berkorban, daging korban akan diberikan kepada orang miskin. Ini disebutkan oleh Sayyidina Abu Rafi'. Beliau mengatakan, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa wasallam kana idza dhaha ishtaraka bishayn saminaini aqranaini amlahaini." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika berkorban, baginda akan membeli 2 ekor kambing jantan yang gemuk dan bertanduk. Fa'idha salla wa khataba an-nas, apabila telah solat dan berkhutbah kepada orang ramai, ata bi ahadihima wa huwa qa'imun fi musallah. Baginda membawa salah seekor daripada keduanya kambing tadi dalam keadaan berdiri di kawasan lapang. Fadhabahahu bi nafsihi bil mudiyah. Lalu Nabi menyembelihkannya sendiri dengan pisau. Thumma yaqul, kemudian Nabi mengatakan, Allahumma hadha an ummati jami'a mimman syahida laka bitauhid wa syahida li bil balagh. Ya Allah, ini daripada umatku seluruhnya yang telah bersaksi kepadamu dengan tauhid dan bersaksi kepadaku dengan penyampaian risalah. Thumma yu'ta bil akhar, kemudian dibawa lagi yang satu. Maksudnya kambing lain lagi. Fa yadhbahu bi nafsihi, dan Nabi pun sembelih juga sendirinya, Nabi sendiri yang sembelih. Wa yaqul, dan Nabi mengatakan, hadza an Muhammadin wa ali Muhammad, ini adalah daripada Muhammad dan keluarga Muhammad. Fa yut'imuhuma jami'al masakin, lalu dimasakkan, lalu Nabi pun
membahagi-bahagikan kedua-duanya semuanya kepada orang miskin. Wa ya'kulu wa huwa wa ahluhu minhuma. Dan Nabi serta keluarganya memakan sebahagian daripada keduanya tadi. Famakasna sinin laisa rajulun min bani Hashim yudahhi. Lalu kami tinggal beberapa tahun, kata Sayyidina Abu Rafi', tidak ada seorang pun daripada Bani Hashim yang berkorban. Qad kafahu Allahu al-ma'unata bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah telah mencukupkan hutang dan nafkah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkat korban Nabi sallallahu alaihi wasallam mencukupi untuk umat yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Al-Haythami dalam Majma' Az-Zawaid, dan beliau mengatakan hadis ini hadis hasan. Nabi bagikan masya-Allah sebahagian besar daging korban tadi kepada siapa? Kepada fakir miskin. Itu menunjukkan Nabi sayang dan kasih kepada fakir miskin. Mari kita lihat bagaimana sayangnya Nabi kepada para pemuda. Nabi sangat memahami perasaan para pemuda. Daripada Sayyidina Malik ibn Al-Huwairith, beliau mengatakan, Ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syababatun mutaqaribun. Kami datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kami masih pemuda yang sebaya umur. Fa aqamna 'indahu 20 lailah. Lalu kami tinggal bersama dengan baginda selama 20 malam. Dikira macam daurah lah Faiz. Kira macam belajar dengan Nabi, duduk di situ, tidur makan di situ, 20 malam sama kat situ. Fa dhanna anna qad ishtaqna ahlana. Tengok Nabi sangat faham. Lalu baginda merasakan bahawa kami rindu dengan keluarga kami. Fasa'alana an man tarakna min ahlina. Lalu baginda bertanya kepada kami tentang siapa yang kami tinggalkan di kalangan keluarga kami itu. Fa'akhbarnahu. Lalu kami pun, kata Sayyidina Malik bin Al-Huwairith, bagi tahu Nabi siapa yang kami tinggalkan begini begitu. Wa kana raqiqan rahima. Ya Allah, adalah Nabi seorang yang sangat lembut dan sangat berkasih sayang. Apa kata baginda? Irji'u ila ahlikum. Kamu baliklah kepada keluarga kamu. Setelah 20 malam tadi, baliklah kamu bersama dengan keluarga kamu. Tapi Nabi pesan, fa'aqimu fihim wa'allimuhum. Masya Allah. Dirikanlah solat bersama dengan mereka dan ajarkan mereka solat. Rupanya mereka tadi daurah dengan Nabi, lebih kurang 20 malam kita Faiz. Lalu Nabi pesan, tak apa, kamu boleh balik. Tapi dirikan solat dengan mereka, bersama mereka, dan ajar mereka solat. Wa muruhum wa sallu kama ra'aitumuni usalli. Dan suruhlah mereka solat, dan solatlah kamu seperti mana kamu melihat aku solat. Hadis ini sangat masyhur Faiz. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Dia asbab al-wurud, ya, sebab turunnya adalah sebab ia berlaku Nabi pesan pada para pemuda yang dah 20 malam berdaurah dengan Nabi, untuk mereka pula nanti balik ke rumah solat. Tapi solat macam mana? Wasallu kama ra'aitumuni usalli. Dan solatlah kamu seperti mana kamu melihat aku solat. Fa idza hadaratis salah, Nabi pesan, apabila dah masuk waktu solat, falyu'adzin lakum ahadukum, maka hendaklah ada salah seorang daripada kamu yang mengumandangkan azan. Thumma waliya ummakum akbarukum. Kemudian yang paling tua di kalangan kamu yang akan menjadi imam. Jadi Nabi tahu tidak Nabi tahan lama-lama para pemuda walaupun mereka berniat baik bersama dengan Nabi untuk belajar ilmu agama 20 malam. Lepas malam selebihnya Nabi biarkan mereka balik dan Nabi tinggalkan pesanan untuk mereka terus buat dan praktikan apa yang mereka praktikan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat bagaimana kasih dan sayangnya Nabi pada binatang pula. Daripada Sayyidina Abdullah bin Ja'far radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, Ardathani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalfahu dhata yawmin. Suatu hari Rasulullah mendukungku di belakangnya. Fa'asarra ilayya hadithan la uhaddithuhu bihi ahadan nas. Lalu baginda pun membisikkan sesuatu kepadaku yang aku tidak akan ceritakan kepada sesiapa pun.
wa kana ahabbu mastatara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam li hajatihi hadafa. Sesuatu yang paling Rasulullah suka untuk menutupi hajatnya adalah tanah tinggi atau pohon kurma yang rimbun, atau isya nakhlin ataupun pohon kurma yang rimbun. Qala, kata Sayyidina Abdullah bin Ja'far, fadakhala khati'an lirajulin al-ansar fa'idha jamalun. Ketika Nabi masuk ke satu kebun kepunyaan seorang lelaki Ansar, tiba-tiba ada seekor unta. Nabi tengok seekor unta. Falamma ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama hanna wa dharafat 'aina. Ini yang pelik, masya-Allah, berlaku pada Nabi. Nabi tengok unta. Kemudian unta tadi pun tengok Nabi. Masya-Allah. Bila unta tu tengok Nabi, dia pun merintih dan dia kedua matanya mengalir air mata. Unta tadi tu, Faiz, dia macam nak mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok je Nabi, lepas itu mengalir air mata. Masya-Allah. Fa'atahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam famasaha bi farahu fasakata. Nabi pun jumpa unta tadi tu, lalu mengusap tulang belakang telinga, dekat telinga ni diusap tulang tu, lalu dia unta tadi tu. Masya-Allah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun bertanya, man rabbu hadzal jamal, liman hadzal jamal, siapa pemilik unta ni, siapa pemilik unta ni? Dua kali Nabi tanya. Faja'a fatan min al-ansar, maka datanglah ada seorang daripada Ansar. Dia menjawab, li ya Rasulullah, unta ni milik saya ya Rasulullah. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam nasihat orang yang punya unta tadi ni, afala tattaqillaha fi hadhihi al-bahimati allati mallaka Allahu iyaha. Tidakkah kamu bertakwa kepada Allah terhadap binatang ternakan yang Allah berikan pada kamu ni? Fa innahu syaka ilayya annaka tuji'uhu wa tud'ibuhu. Sesungguhnya dia mengadu kepadaku bahawa kamu menyakitinya dan meletihkannya. Nah, ini masya-Allah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya pipi tadi tu Pak, pokoknya unta mengadu pada Nabi. Nah, ini satu mukjizat. Nah, Nabi bukan saja Nabi Sulaiman yang faham bahasa binatang, tetapi Nabi juga. Jadi unta tadi pun rupanya mengadu dan bagi tahu letih. Tuan ini so dia buat kerja. Masya-Allah. Masya-Allah, Nabi sampaikan, dan ini menunjukkan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ada lagi cerita daripada Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Kami pernah bermusafir bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fantalaqa li hajatihi. Baginda pun pergi sekejap kerana ada hajat, nak buang air. Fara'ayna humratan ma'aha farkhan. Lalu kami melihat seekor burung kecil bersama dua ekor anaknya. Jadi Nabi ketika qada hajat, kata Ibnu Mas'ud, kami tengok ada burung kecil dan ada dua ekor anak. Masya-Allah. Fa akhadna farkhaiha. Lalu kami pun ambil dua ekor anaknya. Masya-Allah. Nakal juga Faiz. Tengok-tengok ada burung dengan anak burung. Jadi Nabi dah tengah qada hajat, kami pun ambil anak dia tu. Masya-Allah. Bayangkan kalau anak burung dia ambil, menggelupuk mak dia mestilah mencari. Masya-Allah. Faja'atil humaratu ta'rish. Masya-Allah. Induk burung tadi ni mengepuk-ngepuk sayapnya. Maksudnya apa? Menghalang kedua anaknya jangan diambil. Dia nak protect anak dia. Dia pun ambil juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Nabi pun mai. Nabi tengok induk burung tadi mengepuk-ngepuk sayapnya. Nabi tahu ni mesti ada something ni. Apa mak dia nak cari apa tak tahu. Lalu Nabi tanya, man faja'a hadhihi biwaladiha? Nabi tanya,
siapa yang memisahkan induk burung ni dengan mak dia siapa? Maksudnya, siapa yang ambil anak daripada mak dia ni? Masya Allah, kata Nabi, ruddu waladaha ilaiha, kembalikan anaknya kepadanya. Masya Allah. Wara'a, Masya Allah. Itu yang berlaku, satu peristiwa. Nabi kasih pada burung dan minta kembalikan anak burung kepada burung itu. Itu satu. Lalu peristiwa yang lain, kata Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, wara'a qaryatan namlin qad harraqnaha. Ini cerita lain pula. Nabi pernah melihat kampung semut, maksudnya busuk semut tu, sarang semut yang kami bakar. Ini sahabat juga bakar juga tempat ini. Nak cerita bagaimana Nabi sayang dengan binatang. Lalu Nabi tanya, man harraqa hadhihi? Nabi tanya, siapa yang bakar sarang semut ni? Para sahabat kata, nahnu, kami ya Rasulullah. Lalu kata Nabi, innahu la yanbaghi an yu'adziba bin nar illa rabbun nar. Sesungguhnya tidak wajar untuk diadab sesuatu dengan api, melainkan pemilik api. Siapa? Allah Subhanahu wa taala, dengan api neraka. Jadi tak wajarlah kamu nak bakar-bakar sarang semut sebegini, jangan. Sebab yang mengadabkan nanti dengan api adalah yang punya api tu. Allah Subhanahu wa taala akan mengadab dengan api neraka. Begitu. Kasihnya Nabi kepada burung, kasihnya Nabi kepada semut. Kalaulah dengan burung, kalaulah dengan semut Nabi kasih, lebih lagi dengan manusia. Masya Allah. InsyaAllah kita akan sambung sedikit lagi selepas ini, insyaAllah. Hadza wabillahi taufiq. Ini maslahat. Maka kita tanyalah pada Tuan Mufti. La yuftin nas hatta yuftil mufti. Tak ada orang boleh keluarkan fatwa kecuali mufti. Mufti yang paling faham. Bila yang saya katakan ini bercanggah dengan fatwa Tuan Mufti, maka campakkan pendapatku pakat pendapat mufti. Sebab apa? Sebab saya baru 2-3 hari kat sini, yang saya sampaikan hanya ilmu saja. Sedangkan mufti, ilmu yang dah bercampur dengan waqi' yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila bersyariah hidup lebih indah, dengarkan syariah dan perundangan setiap Selasa jam 10 pagi hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Daripada saya, Ustaz Abdul Somad. Ayo sertai kempen Jom Menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 0389267019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu ya Aqsa. Buku terbitan terbaru IKIM, Islam dan Wabak, pengajaran daripada COVID-19. Buku ini memerihalkan pendekatan Islam terhadap wabak dengan mengetengahkan fakta-fakta tentang COVID-19 dari sudut syariah, pemikiran Islam, prinsip kesihatan, kekeluargaan dan kerohanian. Dapatkan segera buku keluaran terbaru ini dengan harga RM20 di ikimniaga.my. Hubungi 03-6204-6388 atau 389 untuk maklumat lanjut. Daripada Sa'ad bin Abi Waqqas bahawa Nabi SAW bersabda yang bermaksud, sesiapa yang makan 7 biji kurma ajwa pada waktu pagi tidak akan memberi mudarat sebarang racun maupun sihir kepadanya pada hari tersebut. Dapatkan kurma ajwa aliyah yang ditanam di tanah haram Madinah dari kami SGR Sumayyah Global Resources. Layari www.kurmaajwanabi.com atau hubungi 018-310-4380. Petik buah rambai, panjat pokok duku. Mari ramai-ramai, bacalah buku. Segera dapatkan buku-buku terbitan IKIM seperti buku Islam dan Wabak, pengajaran daripada COVID-19, Islam dan mata wang kripto, makanan antara sunnah dan sains serta banyak lagi. Dapatkan di laman sesawang IKIM Niaga di www.ikimniaga.my dan melalui aplikasi Shopee. Cari IKIM, cara niaga. Hubungi 03-6204-6388 atau 389 untuk maklumat lanjut. 24 jam sentiasa mendampingi. Indah dengan muzik Islami dan program dakwah. Saya sudah masuk Islam. Allah. Wallahu. Ya, bukan sallallahu. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
Terima kasih anda. Terus setia bersama di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Banyak dah kita dengarkan tadi. Kita dah pun dengarkan kasih sayang baginda Nabi SAW kepada binatang. Dan insyaAllah kita nak sambung lagi bicara kita menerusi kitab Seindah Akhlak Nabi SAW. InsyaAllah Ustaz, kita nak sambung selanjutnya bicara kita malam ini Ustaz. Baik, insyaAllah. Syukran jazilan Faiz. Sayyidina Sahal ibn Hanzalah, beliau mengatakan, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ba'irin qad lahiqa dhahruhu bi batnihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melalui seekor unta yang punggungnya telah merapat ke perutnya. Maksudnya punggung rapat dekat perut. Nampak macam letih sangat-sangat. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun berkata, ittaqullaha fi hadhihi al-baha'im al-mu'jamah. Takutlah kamu kepada Allah terhadap binatang-binatang yang tidak dapat bercakap dengan kamu ini. Farakabuha salihatan wa kuluha salihatan. Tunggangilah ia dengan baik, ataupun kalau kamu tidak tunggangi ia dengan baik, wakiluha salihatan, biarlah ia berehat dengan baik. Tunggang dengan baik atau biar dia berehat dengan baik. Dalam riwayat daripada Imam Ahmad bin Hanbal, tadi riwayat daripada Imam Abu Dawud, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dengan satu hajat. Famarra bi ba'irin munakhin ala babil masjid min awalin nahar. Lalu Nabi melihat seekor unta yang ditambatkan di hadapan pintu masjid sejak daripada awal hari, daripada awal pagi ditambat kat situ. Thumma marra bihi akhiran nahar wa huwa ala halihi. Kemudian baginda pun lalu di tempat yang sama. Lalu Nabi lihat unta yang ditambat tadi tu masih ditambat kat situ. Bayangkan daripada awal pagi sampai nak ke malam. Nabi pun tanya, aina sahibu hadzal ba'ir? Di mana pemilik unta ni? Nabi tanya, mana pemilik unta ni? Fabtughiya falam yujad. Maka dicari pemiliknya tapi tak jumpa pun siapa yang memilikinya tu. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha fi hadhihi al-baha'im. Takutlah kamu kepada Allah terhadap binatang-binatang ini. Thumma rakabuha sihahan. Kemudian tunggangilah ia dengan baik. Warkabuha simanan. Dan tunggangilah ia dalam keadaan ia sudah makan dengan kenyang. Jadi Nabi tak suka perbuatan sebegitu, dan Nabi tidak meridai perbuatan menambat unta daripada awal pagi sampai nak ke malam, tapi tidak diberi makan dan tidak ada tempat tidur dan sebagainya. Hadirin, subhanallah, begitu sekali cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada binatang, dan banyak riwayat lain lagi sebenarnya. Ini apa yang boleh kita bicarakan. Dan yang terakhir untuk kita kongsikan pada malam yang mulia ini, bagaimana sayangnya Nabi kepada makhluk yang tak bernyawa. Masya-Allah. Makhluk ni tak bernyawa. Kalau tadi banyak kita cerita semua bernyawa, daripada manusia sampai ke binatang, kan Pak Is? Sekarang yang tak bernyawa. Apa dia makhluk yang tak bernyawa tu? Pokok. Masya-Allah. Macam mana Nabi sayang pada pokok? Daripada Sayyidina Anas bin Malik, sesungguhnya dia mendengar Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, kana al-masjidu masqufan ala judhu'in min nakhlin. Dahulu Masjid Nabawi tiang-tiangnya dibuat daripada pokok-pokok kurma, batang-batang pokok kurma. Fakana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza khataba yaqumu ila jiz'in minha. Dulu kalau Nabi nak khutbah, baginda akan berdiri pada salah satu batang-batang pokok kurma tersebut. Masya-Allah. Falamma suni'a lahu al-mimbar wa kana alaihi, ketika baginda telah dibuatkan mimbar dan baginda berkhutbah berdiri di atas mimbar tadi itu, tak berdiri dah dekat batang pohon kurma yang biasa Nabi berdiri itu,
ketika Nabi berkhutbah, fasami'na lidzalika al-jiz'i sautan ka sautil 'ishar. Lalu kami dengar suara daripada batang pokok kurma tadi itu seperti suara unta yang hampir melahirkan anak. Masya Allah. Macam mana seorang unta nak lahir anak kita tak tahu. Dia macam merengek-rengek lah Faiz. Lagu tu Masya Allah. Hatta ja'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Masya Allah. Nabi berkhutbah atas tadi tu Faiz turun dan Nabi tenangkan. Fawada'a yadahu 'alaiha, dan Nabi pun meletakkan tangan baginda yang mulia pada batang pohon kurma tadi itu. Fasakanat, lalu ia pun terdiam. Masya Allah. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari. Hadis ini sangat masyhur sebenarnya Faiz dan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sehingga ada orang buat lagu kan Faiz tentang batang kurma menangis. Apa Faiz? Tangis sebatang tamar namanya. Tangis sebatang tamar. Masya Allah. Sebab riwayat tentang menangisnya sebatang tamar ini, pohon tamar ini memang sangat masyhur sekali. Karena itu kata, kalau tak silap saya, Al-Imam Abul Hasan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan batang kurma ini menangis rindu kepada Nabi. Sepatutnya kita lebih daripada batang kurma ini. Masya Allah. Tambah lagi Faiz, kita kan baru di awal masuk bulan Syaban ini, maka bulan ini dikatakan turunnya ayat ya ayyuhalladzina amanu sallu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini kata sebahagian ulama turun pada bulan Syaban. Jadi bulan ini sepatutnya untuk kita banyakkan bersalawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Para ulama mengatakan 3 bulan yang berkembar ini, bulan Rajab, bulan Syaban dan bulan Ramadan ada kelebihan masing-masing. Kalau bulan Rajab itu adalah bulan untuk bercucuk tanam. Kalau bulan Syaban mengairi tanaman tadi, menyiraminya, dan bulan Ramadan memetik hasil mahsulnya. Orang kalau nak bertanam, naklah dibersihkan dulu kawasan batas ataupun kebun tanah yang nak ditanam itu, dibersihkan daripada sampah sara, rumput dan sebagainya. Begitu juga bulan ini isyarat kepada banyakkan beristighfar. Sebab itu di bulan istighfar bulan Rajab banyak kita beristighfar. Di bulan Syaban yang kita tanam di bulan Rajab tadi itu, kita siram saja dengan air. Air itu sifatnya sejuk. Amalan yang sifatnya sejuk adalah salawat. Jadi kalau bulan Rajab kita banyak beristighfar, bulan Syaban kita banyak bersalawat. Dan bulan Ramadan itu bulan untuk memetik hasil mahsul tanaman tadi itu. Amalan yang sangat mudah, semudah memetik hasil daripada tanaman adalah membaca Al-Quran. Sebab itu bulan Rajab kita banyakkan beristighfar. Bulan ini alhamdulillah kita berada dengannya sekarang ini kan Faiz, bulan Syaban, banyakkan bersalawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, dan bulan Ramadan nanti kita banyakkan membaca Al-Quranul Karim. Setakat ini perbicaraan kita tentang kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam terhadap umat, terhadap manusia, terhadap kanak-kanak, kaum ibu, orang fakir, pemuda, hatta kepada binatang dan makhluk yang tidak bernyawa. Dan insya-Allah Faiz minggu hadapan kita akan lihat pula bagaimana rahmatnya Nabi kepada umat. Itu kita akan bahaskan pada pertemuan minggu hadapan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hada wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz untuk perkongsian kita. Ya, Faiz. InsyaAllah ada kesempatan kita jumpa macam saya kongsikan tadi. Kita nak sembang, kita nak dengarkan perkongsian tentang bagaimana rahmat Nabi pada umatnya. InsyaAllah kita nak dengarkan sama-sama. Jadi anda yang terlepas ikuti siaran kami malam ini bercerita tentang kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat, kepada kaum ibu, fakir miskin, binatang, pemuda dan juga makhluk tidak bernyawa sekalipun. Begitu kasih dan sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah anda boleh dengarkan kembali ulangan hari Sabtu jam 9 malam, tak lain tak bukan bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih banyak Ustaz.
Sama-sama Faiz. InsyaAllah kita berjumpa minggu depan, Khamis 9 malam. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat anda rakan-rakan saya, teruskan setia di IKIM Inspirasi Inforia Islam. Semua perkara, semua unsur jirim yang ada di dunia ini ataupun di alam ini dicipta oleh Allah. Jadi sains mengkaji ciptaan Allah. Masya Allah. Jadi sebab itu saya kata penting untuk kita ada pandangan alam ini. Teruskan bersama saya Syekh Muhammad Saifuddin dan Syekh Muhammad Saleh dalam program Sains dan Islam pada setiap hari Jumaat pukul 12.15 tengah hari. Hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Sedapnya susu Wildan dan segarnya susu Wildan dan. Mak, susu ni lah yang Ica bagi tahu Mak hari tu. Susu Wildan. Oh, susu Wildan ni. Mak memang dah biasa dengar susu Wildan. Tapi macam mana nak beli? Ni Mak hubungi je 019-965-3166 atau boleh je kontak dekat FB dan install Wildan susu kambing. Susu Wildan merupakan pemenang anugerah Super Health Brand. Stokis dan ejen diperlukan. Bolehkah suami menarik balik hibah kepada isterinya? Bolehkah hibah ditarik balik oleh ibu atau bapa? Bolehkah wasiat dibuat kepada waris? Bolehkah wasiat menafikan faraid? Apakah perbezaan tentang pesanan sebelum meninggal dunia dengan wasiat? Apakah perbezaan antara wasiat dan hibah? Adakah anda tahu harta sepencarian boleh dituntut kerana poligami walaupun suami bernikah di luar negeri dan tidak mendaftarkan perkahwinan? Anda ingin tahu kaedahnya? Anda ingin tahu penjelasan dan penyelesaiannya? Hadirlah ke program kami secara atas talian khusus asas kaedah pengurusan harta keluarga Islam siri 2021 pada 23 dan 24 Mac 2021. Anjuran Institut Kefahaman Islam Malaysia. Yuran adalah sebanyak RM300 sahaja. Untuk pendaftaran hubungi 03-6204-6323 atau 325. Bang, ni campur ni satu lagi berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Package combo kembali lagi. Tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 0173452564. Tertakluk pada terma dan syarat. Hari tutup permohonan iklan adalah setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Assalamualaikum, saya Ustazah Isfadiah, sahabat pendengar. Nabi kita pernah bersabda, sesiapa yang memberi makan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seumpama orang yang berpuasa itu tanpa menguranginya sedikit pun. Untung kan kita dapat dua pahala sekaligus. Apa kata kita taja orang buka puasa melalui Serantau Muslim? Layari tajaberbuka.com atau hubungi 03-8408-1789. Sedekah Serantau Muslim. According to positive psychologists, saying thank you is no longer just good manners. It is also beneficial to the self. To take the best known examples, studies have suggested that being grateful can improve well-being, physical health, can strengthen social relationships, reduce positive emotional states, and help us cope with stressful times in our lives. But we also say thank you because we want the other person to know we value what they have done for us and maybe encourage them to help us again in the future. The idea that saying thank you makes people more likely to help in the future. Teach your child learns to say thank you early in life. From morning till night, thank you should be part of our everyday language. Saying thank you sets a tone and an acknowledgement that all things are in reality gifts and nothing is due or guaranteed. Saying thank you helps build an inner structure of gratefulness. Nothing should be taken for granted. Practice your thank you today. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Apa cerita warna pagi Dengarkan. Kita dah masuk Ramadan ni. Apa ingatan-ingatan yang digambarkan subhanallah oleh Nabi SAW. Bila nak masuk Ramadan, kita tanya peduli mak bapak kita. Mak, ayah, macam mana nak Ramadan? Okey tidak? Sebab apa? Amalan kita diterima berpunca daripada mak bapak kita ni. Redallah fi redal walidain. Redha Allah terletak pada redha mak ayah. Mak ayah marah, Allah juga turut marah, turut murka. Yang jadi sama-sama seluruh yang dirahmati Allah,
bila dengar gambaran ini, semua dengan takdir Allah, kita berhimpun, kita masih ada lagi peringatan. Kita dah mati, tak dengar dah peringatan. Kadang pergi kat kubur, dengar orang baca talqin, bukan pada orang mati tu talqin tu, tapi pada kita yang masih hidup lagi. Setiap yang kita buat ni apa sebenarnya, semua akan patah balik pada kita. Dua amalan, satu amalan baik, satu amalan buruk. Amalan baik sedekah tu kat dunia Allah dah balas dah. Dan amalan buruk apa dia? Perilaku kita, sikap kita, durhaka kita pada mak bapak kita, dekat dunia Allah dah